apa? Biar aku pancung orang ni. Rasulullah kata apa dia? Jangan. Sebab apa jangan? Sebab dia ni orang Badar. Orang Badar ni Allah dah ampunkan dia dah. Maksudnya apa? Allah redha dah. Allah redha kepada mereka, buat macam mana pun Allah redha. Itu maksudnya orang soleh. Sebab tu orang soleh yang kita, kalau hari ini kita kata orang soleh, bukan begitulah. Soleh di sisi kita lain lah. Kita nampak mungkin dia ni orang baik, tapi di sisi Allah kita belum tahu. Sebab tu orang yang hidup pada hari ini, kita nampak dia soleh, jangan terlalu kagum lagi. Dengan rendah dirinya, kita menghormati dia, kita kata apa? Hafizahullah. Cuba sebut. Sebut nama ustaz ke, sebut nama orang, kita sebut Hafizahullah. Apa maksud Hafizahullah? Semoga Allah pelihara dia. Sebab apa? Kita takut, tak tahu lagi di hujung dia macam mana. Ataupun mungkin selama dia nampak soleh, tapi rupanya dia melakukan keadaan dia riak, kita tak tahu. Tapi kita bersangka baik sesama Muslim. Cuma kita tetap kata apa? Hafizahullah. Tetapi orang yang Allah dah endorse, confirm. Dia buat salah pun Allah maafkan. Itu luar biasa. Bukan dia orang luar biasa, tetapi amalan dia telah menyebabkan Allah ampunkan. Macam kita, orang tu dah buat baik banyak dekat kita, patut tak kalau dia buat sekali tersilap, terus kita potong, buang dia terus? Mana boleh buat macam tu? Sebab tu dekat ibu kita tak layak kita buat begitu. Ibu kita mungkin tak salah cakap kau apa, mak memang macam ni. Mana tak boleh, tak layak. Sebab apa? Sebab kebaikan yang dia buat kepada kita dulu melahirkan kita, yang Allah sebut dalam Quran 3 tu. Melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusukan tu, tak mampu nak dibayar kebaikan tersebut. Tak mampu nak dibayar. Jadi kebaikan tu sangat besar. Jadi kita tak boleh nak. Macam itulah manusia. Manusia bila dah buat kebaikan yang besar di sisi Allah, Allah maafkan dia, Allah redha dekat dia. Jadi tengok surah 9 ayat 100. Ya, sekejap. Ya. Ah. Sepuluh sahabat Nabi tu bukan yang hadis tanpa hisap tu. 10 sahabat Nabi sebut tu dalam satu hadis tu. Antaranya yang sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah kan. Ada 10 tu. Itu adalah hadis yang Nabi beritahu dalam satu hadis. Nabi beritahu mereka ni dah confirm syurga. Dah confirm syurga. Mereka ialah orang-orang yang terawal, as-sabiqun al-awwalun. Jadi mereka memang disebut dalam satu hadis 10 orang yang disebut. Tapi adakah 10 orang ni saja yang masuk syurga, yang telah disebut syurga? Tak, ramai lagi. Bilal bin Rabah, walaupun tak ada dalam nama hadis tadi, tapi Bilal bin Rabah, Nabi kata apa dia? Dia tanya, Bilal, wahai Bilal, apa amalan yang kau suka buat sehingga aku mendengar bunyi kasut kau dalam syurga? Maksudnya Bilal dah confirm syurga belum? Dah. Ibnu Mas'ud pun sama juga, tak ada dalam senarai 10 tadi tu. Tapi pernah satu ketika Abu Bakar datang jumpa Ibnu Mas'ud, pagi-pagi lagi. Ibnu Mas'ud, kau dapat khabar gembira, doa engkau malam tadi dimakbulkan oleh Allah. Rasulullah bagi tahu. Sebab apa? Dia minta untuk masuk syurga. Jadi bukan 10 sahabat Nabi itu saja. Itu yang paling utama lah maksudnya, yang utama. Tapi semua sahabat Nabi itu orang yang soleh. Sebab apa? Amal mereka tu Allah redha. Amal mereka tu Allah redha. Macam manusia kita boleh faham, ni mudah je. Macam manusia juga. Katalah seorang anak tu, ni kisah drama Melayu sikit lah. Anak tu dia contohlah, dia penagih dadah. Contoh je nah. Walaupun penagih dadah, ataupun bukan penagih dadah lah, dia budak tak apa nak pandai. Mungkin dia masa kecil dia nakal. Tapi tiba-tiba rupanya waktu dah besar, kakak-kakak dia semua dah kerja luar, dia semua duduk kat kampung. Dia dah jaga mak dia sampai mak dia mak dia tak meninggal lagi. Sampai mak dia tua. Okay. Lepas tu tadi Allah, dia meninggal dulu, bukan mak dia meninggal. Dia meninggal dulu, kan. Orang macam ni selalunya mak dia reda kan. Walaupun mungkin ada buruk dia kan, mak reda dengan kau. Maksudnya apa? Walaupun dia ada buruk, tapi segala keburukan itu mak dia tak pandang. Mak dia pandang apa kebaikan yang dia buat. So amal tu jadi apa? Baik saja di sisi mak dia. Walaupun tak boleh lah macam tu. Sebab kita kata itu sisi manusia. Ini sisi Allah bezalah. Tak sama Allah punya ni. Cuma nak bagi apa? Perumpamaan.
Jadi Allah bila reda, contohnya macam sahabat-sahabat Nabi yang Badar tadi, bila Allah reda, buat salah yang besar, Allah maafkan. Tapi adakah semua sahabat begitu? Tidak. Ada tak sahabat yang diseksa? Kan ada, Rasulullah pernah lalu di tepi kuburan, Rasulullah kata 2 orang sahabat dalam kubur ni sedang diseksa. Namanya siapa tak? Dia beritahu dalam hadis tu. Siapa dalam tu? Apa dosa dia? Seorang dia tak jaga hadas tu, kencing dia. Sama ada dia tak jaga kencing tu, dia kencing merata. Yang kedua, mengadu domba. Ada sahabat Nabi yang berzina dan sebagainya, tetapi mereka semua di sisi Allah mulia. Ada kesalahan, tapi kita nak cakap ni apa? Kita nak ikut contoh siapa orang soleh, balik kepada mereka. Sahabat Nabi ni bila mereka buat salah, mereka bertaubat kepada Allah, segera bertaubat. Jadi kita baca ayatnya, surah 9 ayat 100. Sebab tu tak boleh siapa pun kita ni mencela para sahabat Nabi, tak boleh. Apa mereka buat kesilapan, kenapa Ali dengan Muawiyah ni bergaduh, apa sepatutnya sekian. Kita boleh baca dan kita boleh tengok macam mana ditafsirkan, tapi tak boleh kita nak kritik mana-mana, sebab mereka semua adalah orang-orang yang telah Allah redha. Tapi kenapa berlaku kesilapan? Sebab mereka adalah manusia yang maksum seorang saja. Siapa? Nabi. Syiah kata tidak. Itu masalah dia. Nabi saja yang maksum. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sebelum tu tuan-tuan, tadi hadis yang 2 sahabat Nabi dalam kubur tu, kemudian dengan syafaat Nabi kan, Nabi pacakkan pelapah tamar itu, Nabi mohon kepada Allah untuk diringankan azab kan? Diringankan azab. Sehingga tamar itu kering. Ulama tafsirkan, maksudnya sangka tamar itu kering, dah tak diazab dah. Itu antara maksud dia. Radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, apa dia maksud ayat ini? Dan orang-orang yang terdahulu lagi, yang terawal-awal daripada kalangan muhajirin dan ansar. Ini 2 kelompok sahabat Nabi yang besar. Muhajirin ialah mereka yang berhijrah. Tak kisah dia di Mekah ke, ada di Yaman. Bila dia masuk Islam, dia pergi ke Madinah juga. Sebab bila perintah hijrah berlaku, semua orang kena pergi Madinah, semua orang. Sebab tu Abu Hurairah tu, dia orang mana? Abu Hurairah, dia orang Yaman. Dia orang Yaman. Dia masuk Islam dan dia perlu pergi ke Madinah juga. Sebab semua orang perlu berhijrah ke Madinah, duduk kat situ, membina negara wilayah Islam di situ. Wal ansar, dan orang-orang Ansar. Itu orang-orang Madinah lah yang menyediakan tempat untuk orang-orang muhajirin berada di situ. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mencontohi mereka dengan baik. Jadi takat muhajirin dengan Ansar ni pada tahun ke-8 Hijrah lah. Lepas pembukaan kota Mekah, dah tak ada lagi hijrah kan. Jadi orang-orang selepas itu sampailah hari ini yang ikut mereka, yang mencontohi kehidupan mereka. Siapa mereka tadi yang kita kata itulah? As-siddiqin, syuhada dan as-solihin ni yang ikut mereka. Kita lah nak ikut sebab kita minta apa tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Syarat dia kena ikut. Bukan minta saja, tapi kena ikut. Allah redha terhadap mereka tu. Radhiyallahu anhum. Bila Allah redha tu maksudnya apa dia? Semua yang dia buat tu Allah terima. Kalau ada kesalahan Allah akan ampunkan. Wa radu'an, dan mereka pun puas, redha kepada Allah. Kita tiap-tiap pagi baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita baca tu. Tapi buktikan apa maksud kita redha kepada Allah sebagai Tuhan kita? Terimalah Quran ini. Apa kita buktikan kita redha kepada Nabi sebagai Rasul kita? Ikut sunnah Nabi. Jangan tinggalkan Quran, sebab Nabi tinggalkan kepada kita Quran.
Kemudian Islam agama kita perjuangkanlah, sebarkan Al-Quran ini. Itu benda asas sangat. Itu betul kita rasa radu anhu. Apa Allah sediakan bagi mereka? Wa'adda lahum jannat, dan Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga, tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal dalam syurga lama-lama. Bila kekal dalam syurga lama-lama ni maksudnya memang Allah redha. Sebab masuk syurga bukan sebab amalan. Masuk syurga bukan sebab amalan. Kita tahu memang kena beramal, tapi bukan disebabkan amal tu masuk syurga. Sebab kalau masuk neraka, ya. Kenapa masuk neraka? Adakah sebab Allah tak suka dia? Bukan. Sebab memang Allah tak suka. Sebab Allah tak suka dia? Sebab dia buat dosa kepada Allah. Setiap dosa yang dia buat akan dapat balasan setimpal. Cuma syirik, dosa dia sangat besar, jadi kekal di dalam neraka. Tapi dosa lain boleh diampunkan. Tapi masuk syurga, walaupun amalan tu kecil sekali, adakah dikira masuk syurga tu? Bila kita masuk syurga, kau buat amalan, katalah 10 poin amalan kau, dah dapat dah 10 poin dalam syurga, sekarang sila keluar. Ada tak macam tu? Kalau neraka kan begitu, lepas masuk neraka dah diazab, sila keluar masuk syurga. Tapi masuk syurga dah habis pahala kita, keluar ke? Tak kira pahala tu. Allah bahagi dalam tu. Sebab apa? Allah redha dengan apa? Amal soleh tersebut. Syarat dia amal soleh. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang besar. Jadi 4 ini, an-nabiyyin, as-siddiqin, syuhada dan as-solihin, kita minta kepada Allah untuk bersama dengan mereka. Jadi as-solihin ni siapa? Para sahabat Nabi semuanya. Tak rugi kita kenal mereka. Habiskan masa hidup kita baca kisah mereka. Ibu-ibu kat belakang baca kisah semua Ummul Mukminin, isteri para Nabi. Para Nabi, isteri Nabi ni berbeza-beza sifat dia. Aisyah, orang yang pandai. Aisyah lah yang kita dengar hadis yang Nabi kata apa dia? Kalau malam berlaku malam Al-Qadar, minta dekat Allah apa dia? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa tu kita hafal kan? Siapa yang tanya? Aisyah. Ketika itu Aisyah baru umur belasan tahun, budak muda. Tanya dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kebetulan malam tu malam Al-Qadar, apa yang aku kena minta? Yang tanya tu budak belasan tahun. Memang dia isteri Rasulullah, tapi dia baru belasan tahun. Cerdik tak? Jadi zaman hari ni pun kita nak bentuk budak belasan tahun dah cerdik macam ni. Tapi kalau kita tak cerita dekat dia Al-Quran, kita tontonkan dia movie dan lagu-lagu saja, ada dia terpesona dan dia rasa nak sangat kepada syurga, kuranglah. Jadi itu bukti kalau kita minta dekat Allah betul-betul allazina an'amallahu alaihim ni. Baik. Cuma saya rasa al-maghdubi alaihim wad-dallin ni tak sempatlah, tak boleh. Kalau tidak panjang lagi sikit. Pukul 10.20. So kita berhenti dululah minta maaf sangat. Ya. Satu sifat kebun. Sifat kebun. Dia dalam Haji, nanti Haji tengok dalam Quran. Haji tengok sendiri nanti sebab takut panjang masa dia. Surah 19, nanti Haji tengok surah 19. Bukan, surah 17. Balik nanti Haji tengok surah 17 ayat ayat 90 Ayat 9. Haji tengok nanti surah 19, 17 ayat 90. Jadi dekat Mekah ni mana ada sungai yang mengalir. Tapi padahal benda tu asas kan, nak ada tanam-tanaman dan sebagainya. Selalu mereka minta kat situ kat Nabi Muhammad. Mereka cabar Nabi Muhammad, kamu bawa Quran kan, cuba alirkan sungai-sungai dekat celah-celah kebun-kebun. Benda tu tak boleh berlaku. Jadi Allah bagi kat mana? Kat syurga. Dan yang kedua, kalau kita pula dah hari-hari dengan sungai, sungai ni memang tempat yang menenangkan. Orang kalau lukis pemandangan je mesti ada apa? Sungai. Itu memang fitrah manusia, tempat yang dia nak pergi. Ingat lagi masa lepas PKP tadi, kerajaan benarkan lepas PKP berapa, saya tengok 2.0 ke 3.0. Masa tu tak ada cross negeri lagi, daerah aja boleh. Antara tempat yang penuh sungai sampai berdiri macam ni kat sungai. Tak boleh nak mandi, berdiri. Sebab orang pergi sungai dulu, bukan lagi shopping mall ke apa, lagi sungai. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi yang lain jawapannya. Jadi al-maghdub ni saya ringkaskan sikitlah, saya takut. Al-maghdub ialah orang yang Allah murkai, ialah orang-orang yang mereka diberi kelebihan tetapi salah guna.
kelebihan. Ad-dallin pula, Allah bagi mereka kelebihan, Allah bagi akal, tapi tak guna akal. Sekali lagi al-maghdub ialah Allah bagi dia mereka kelebihan, Allah bagi dia kepandaian, tapi dia salah guna kepandaian. Sebab tu ada 4 al-maghdub ni. Pertama, orang yang ada ilmu, tapi dia salah guna ilmu, dia menyesatkan orang lain. Yang kedua, macam pendeta-pendeta Yahudi. Macam orang-orang Yahudi yang pada hari Sabtu mereka mereka tangkap ikan tu, mereka pandai tapi mereka buat helah. Yang kedua ialah orang-orang yang Allah bagi dia kekuasaan macam Fir'aun, tapi dia salah guna kekuasaan tersebut. Yang ketiga, Allah bagi dia pemerintahan, macam apa nama kita kata, jawatan, macam Haman. Dia ada jawatan, tetapi dia sebagai apa? Pelaksana. Dia bagi arahan lagi kepada orang bawah. Dan yang keempat ialah orang yang ada harta, tapi dia salah guna harta, macam kau. Itu contoh dalam Quran. Kita praktikkan dalam kehidupan kita. Ad-dallin pula ialah orang yang dia jadi pak turut kepada 4 tadi tu. Macam ahli sihir pada zaman Nabi Musa, dia ikut je apa cakap Fir'aun sebelum mereka masuk Islam lah. Lagi siapa lagi? Orang yang Nasrani, mereka nak beribadat kepada Allah, mereka ikut kitab, tapi mereka ikut membabi buta dipanggil. Apa yang pendeta mereka dah ubah, mereka kata Isa ni anak Tuhan, mereka ikut je, tak tanya banyak. Jadi mereka tak gunakan akal mereka untuk berfikir. Itu ad-dallin. Ad-dallin ialah orang yang menjadi pak turut, pekerja bawahan. Bos kata, ni kita nak dapatkan job ni, awak pergi belanja tu, si A tu 10,000 bagi kat dia, kita pun hantar. Kawan ni kata, mana boleh buat macam tu, tak boleh buat macam tu, berdosa ni. Kalau aku tak buat, gaji aku tak ada tahun ni. Bukan masalah sebahat, dia jadi pak turut. Pak turut. Ad-dallin ni lah orang sesat, dia disesatkan, dia pak turut. Al-maghdub ialah orang yang dia ada kuasa tapi dia salah guna, dia ada harta, dia salah guna. Itu ringkasan. Sebab tu Nabi kata al-maghdub ni Yahudi, ad-dallin ni Nasrani. Bukan terjemahan al-maghdub tu Yahudi. Contoh al-maghdub tu Yahudi, contoh ad-dallin tu Nasrani. Sebab Nasrani ni dia ikut je apa pendeta dia cakap. Yahudi tu pula yang kisah hari Sabtu tu. Okey. Jadi pengajaran dia ialah al-maghdub, orang-orang yang ada kelebihan tapi salah guna. Suami, cikgu ada kelebihan sikit tapi salah guna kepada anak murid dia, anak-anak dia. Ad-dallin lah orang yang pak turut. Dia tak guna apa yang Allah bagi kepada dia untuk dia berfikir. Wallahu a'lam. Tu ringkasan kepada maksud al-maghdub dengan ad-dallin. Baik, jazakumullah khairan atas perhatian semua. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini pada bulan Ramadan lah. Selepas Ramadan nanti insyaAllah untuk sambung tadabbur yang seterusnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jam'ana marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Kita doakan semoga kita diberikan kesihatan yang baik, terutama kepada Masjid Fatimah. Sama-sama kita doa, Allahumma Rabban nas azhibil ba's washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.